Unit 5. Tumbuh-tumbuhan. Mari kita lihat apa yang ada dalam unit 5 ini berkenaan dengan tumbuh-tumbuhan. Subtopik yang pertama adalah berkenaan dengan cara pembiakan tumbuh-tumbuhan. Menunjukkan bagaimana satu-satu tumbuhan itu membiak dan menjadi tumbuhan yang baru. Cara yang pertama adalah melalui biji benih. Pokok yang berbuah membiak melalui biji benih. Contohnya adalah seperti pokok cili dan juga pokok betik. Biji benih di dalamnya digunakan untuk menanam semula pokok yang baru. Cara yang kedua adalah melalui anak pokok. Anak pokok yang tumbuh di sekeliling induknya boleh menjadi pokok yang baharu. Contohnya adalah seperti pokok pisang dan juga pokok keladi. Anak pokok yang tumbuh di sekeliling pokok pisang dan juga pokok keladi boleh menjadi pokok yang baharu dan menghasilkan buah. Itu cara yang kedua. Cara pembiakan tumbuh-tumbuhan yang ketiga adalah melalui kaedah batang bawah tanah. Antara tumbuhan yang menggunakan kaedah ini adalah seperti pokok bawang dan juga pokok ubi kentang. Batang bawah tanah ialah pokok yang boleh menjadi pokok baharu apabila ditanam dalam tanah. Sekiranya pokok ini ataupun tumbuhan ini ditanam di atas tanah, ia tidak akan menjadi tanaman yang baharu. Maka ia perlu ditanam di bawah tanah. Seterusnya, cara pembiakan yang keempat adalah melalui kaedah spora. Pokok yang tidak berbunga membiak melalui spora. Contohnya adalah seperti pokok paku pakis dan juga cendawan. Kerana pokok paku pakis dan cendawan tidak mempunyai bunga, maka ia membiak melalui kaedah spora. Cara pembiakan tumbuh-tumbuhan yang kelima adalah melalui kaedah keratan batang. Keratan batang pokok yang ditanam boleh menjadi pokok yang baharu. Contohnya adalah seperti pokok ubi kayu dan juga pokok bunga kertas. Untuk menanam guna kaedah ini, pokok ubi kayu perlulah dikerat terlebih dahulu. Barulah boleh ditanam di dalam tanah. Begitu juga dengan pokok bunga kertas, perlulah dikerat terlebih dahulu batangnya sebelum ditanam di dalam tanah untuk menjadi pokok yang baharu. Kaedah yang seterusnya adalah melalui kaedah daun. Ada pokok yang boleh membiak melalui daun induknya. Tumbuhan yang menggunakan kaedah ini adalah seperti pokok lidah jin dan juga pokok setawar. Daunnya dikerat terlebih dahulu sebelum ditanam. Subtopik yang seterusnya adalah berkenaan dengan kepentingan pembiakan tumbuh-tumbuhan. Apa yang akan jadi sekiranya tumbuh-tumbuhan ini tidak membiak? Maka apakah pula kelebihan pembiakan tumbuh-tumbuhan? Ada 4 poin yang disenaraikan di dalam ini. Yang pertama adalah sumber makanan. Yang kedua adalah habitat untuk hidupan lain. Yang ketiga adalah untuk membekalkan oksigen. Dan yang keempat adalah untuk membekalkan sumber kayu. Mari kita lihat situasi kepentingan yang pertama. Kita beruntung kerana tumbuh-tumbuhan di sini sentiasa tumbuh semula. Bolehlah kita sentiasa mendapat makanan. Ini bermaksud dengan adanya tumbuh-tumbuhan, ia menjadi sumber makanan kepada hidupan yang lain. Situasi yang kedua, habitat kita di sini telah musnah. Nasib baiklah pokok-pokok di hutan sebelah masih ada dan sentiasa tumbuh. Dapatlah kita berlindung di sana pula. Ini bermaksud dengan adanya tumbuh-tumbuhan, ia boleh menjadi habitat untuk hidupan yang lain. Situasi yang ketiga, wah, segarnya udara di sini.
Apa jawab pokok? Tentulah, kerana saya dan kawan-kawan saya sentiasa ada untuk membekalkan oksigen kepada kamu. Ini bermaksud dengan adanya tumbuh-tumbuhan, ia boleh membekalkan oksigen kepada hidupan yang lain. Dan situasi yang keempat, kami diperbuat daripada kayu. Mujurlah pokok-pokok di hutan masih membiak untuk membekalkan sumber kayu. Maka pentingnya di sini tumbuh-tumbuhan berfungsi sebagai pembekal sumber kayu. Ini adalah kepentingan pembiakan tumbuh-tumbuhan. Selesai sudah unit yang kelima berkenaan dengan tumbuh-tumbuhan. Mari kita lihat tugasan yang perlu dilakukan oleh murid-murid. Arahan yang pertama, murid dikehendaki mengambil 2 jenis tumbuhan yang berada di dalam rumah ataupun di sekitar rumah masing-masing yang melalui proses pembiakan yang berbeza. Berikut adalah cadangan bahan yang boleh digunakan. Antaranya adalah lobak merah, kacang hijau, bawang, pokok bunga, ubi kentang, daun sup dan juga biji betik. Sekiranya murid-murid menggunakan bahan yang lain, itu adalah terpulang kepada inisiatif masing-masing. Arahan yang kedua, ambil gambar atau rakam video murid sedang memegang 2 tumbuhan tersebut dan nyatakan proses pembiakan yang dilalui oleh kedua-dua tumbuhan tersebut. Terima kasih, selamat mencuba.